Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita ada satu perkongsian yang menarik juga, yaitu kancil lah. Sebelum tu saya lupa beritahu, kita sekarang bersiaran langsung dari 3M Auto Cooler di Telipok, UUC Telipok, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. So apa yang kita mau kongsi di sini ialah berkenaan dengan satu masalah kancil manual 660. Itu masalah dia ialah ketika dia jalan tu hidup enjin dia ada bunyi macam bearing pecah ketika memandu. Dan apa yang kita cek first ialah kita tekan clutch. Kita tekan clutch, bunyi hilang. Jadi bila lepas clutch, bunyi lagi macam itu bearing bergeser, macam ada besi bergeser di dalam sistem kereta itu. Sama ada bearing tu dalam gearbox itu sendiri pecah ataupun di bearing dekat knuckle ni. So, sini kita suspek pertama mula-mulanya kita ingatkan bearing dalam sini di knuckle ni pecah ataupun drive shaft punya bearing dalam pecah. Okey, drive shaft ni pun dia ada, coba ambil sini satu drive shaft. Kita ada satu kancil sini. Ada satu ini di dalam sini ada bearing. Kita takut bearing ini pecah hancur, boleh juga menghasilkan bunyi. Bearing juga boleh terhasilkan bunyi oleh bearing dekat knuckle sini ada bearing ni. Nampak ni bearing, boleh juga bunyi, hasil bunyi. Dan juga yang terakhir boleh juga bunyi terhasil daripada gearbox ini sendiri. So setelah kita buat pengecekan bahawa ternyata setelah kita lepas drive shaft dan kita pusing bearing di luar ni tidak ada juga bunyi. Tiada juga bunyi, tiada bunyi kasar. Dan kita lepaskan drive shaft dan kita hidupkan sekejap enjin. Walaupun minyak gearbox sudah keluar, kita try bunyi, memang bunyi itu terlalu kasar di bahagian gearbox. So kita suspek mungkin di dalam gearbox tu mungkin sama ada bearing axle bearing ataupun differential bearing lah, ataupun kita sambung differential bearing sini. Ini ada bearing. Kita ingatkan bearing ini yang pecah. Kita ingatkan bearing ini pecah, dan sebelah kiri ataupun sebelah kanan kita ingatkan ada pecah, dan kita suspek bearing differential pun tiada yang pecah. So apabila kita cek, kita suspek memang bearing yang di dalam ni memang ada pecah, bukan bearing tetapi differential yang pecah. Differential gigi differential itu bukan bearing. Sebab kalau bearing di sini pecah mungkin faktor pemasangan kan, mungkin masa pasang benda tu tidak masuk habis kah, boleh jadi juga bearing boleh pecah. Tapi bila kita cek sini bearing tiada masalah. So kita suspek dalam gearbox. So jom kita akan buka ni gearbox untuk kita tengok sama-sama bagaimanakah keadaan gearbox di dalam, yang kita dengar bunyinya itu macam mana boleh terhasil bunyi kasar tu. Dan untuk makluman awal kereta kancil ni kalau nak buka dia punya gearbox kena turun enjin lah. Inilah keadaan enjin. Coba kameraman tengok sini sebagai kesantapan awal kita sebelum kita buka gearbox ni. So kita kena buka enjin, pisahkan gas apa semua ekonis supaya gas tak keluar, dan enjin kena ampai di sinilah. So barulah kita boleh pisahkan ini gearbox. So kita punya isu sekarang, kita fokus lebih kepada dua benda, iaitu apakah bunyi itu terhasil daripada mana, dan bagaimanakah mekanisme kerja gear ni demi gear, bagaimana mekanisme kerja dia. Sebab alang-alang kita dah buka, kita akan nampak, dan alang-alang kita share lah satu kali sebab kita dah terbongkar. So sekarang isu yang pertama, dari manakah datangnya bunyi itu, betulkah dia berlaku di dalam gearbox. So jom kita buka. Dan untuk membuka kereta, kancil ni, dia perlu belah tepi ya. Dia bukan tarik dari atas. So kita perlu buka ada lebih kurang 13 biji nut. Coba kameramen kira satu-satu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah? 10, 11, 12, 13. Yang paling penting itu yang bertapuk tu di mana tu? Ini di bertapuk. Nih nut sini bertapuk nih. 15 lebih kurang untuk kita buka ni. Lepas tu kita buka kabel penutup dia ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. Jadi jom kita akan buka dulu. Pertama sekali kita akan buka bontot dia dulu, kabel bontot belakang. Okey. Untuk baraikan gearbox ni kita kena buka bontot dia dulu. Bontot belakang. Okey, sekarang kita akan buka bontot belakang dia, bagaimana keadaan dia.
Ini kita dah buka dami-dami ya untuk mengurangkan duration. Kita buka dami-dami saja supaya mengelakkan masa terlalu panjang dan dapat mempercepatkan proses pengecekan di manakah datangnya bunyi-bunyi tadi itu. Kenapa bunyi itu boleh menghasilkan bunyi pecah-pecah tu, macam bunyi bearing gigi berlaga dengan besi. Macam besi berjumpa besi lah. Jadi kita buka dan kita pasang dua sayanat ini untuk memudahkan kita membuka. So kita tengok pomen kita yang buka ni. So jangan fokus kepada dia punya seluar. Memang ini dia punya gaya ni, memang seluarnya koyak-koyak, tapi ilmunya boleh jugalah. Tengok dia, kita tengok dia buka. Okay, kita buka, kita ketuk. Hati-hati. Okey, sekarang ni sudah buka kabel belakang. Ini kalau kita nampak ini gear 5, gear 5. Yang ini plate untuk minyak untuk dia di sini, dan ini dia punya blade untuk pindahkan minyak ke sini. Jadi dia pusing-pusing itu macam inilah. Dia pusing. So sekarang ini kita gear 5 kita dah nampak belakang. Okey, gear 5 kita dah nampak. Okey. So sekarang kita akan buka kabel yang ini. Sebelum kita buka kabel yang 15 biji nut tadi tu, jangan lupa buka ni plate dia punya ni nuts 12, dan kita boleh keluarkan. Dan untuk keluarkan ini benda, untuk buka ni nut perlu keluarkan ini gear 5 punya gigi dulu. Dan untuk keluarkan gear 5 punya gigi kena cabut ni pin dia punya tanduk ni. Kita cabut. Okey, pomen akan cabut dan keluarkan gigi. Lepas tu kita boleh buka ni dan kita akan cabut ni gearbox. So kita akan nampak lah. So keluarkan itu pin dulu, pin lock dia, yang tanduk punya pin lock. So kita menggunakan paku lah, ala kadar punya alat. Paku ni mungkin dalam 3 yang saiznya lebih kurang kecilnya sama. Kalau kita nampak lebih kurang sama saiz dia, lebih kurang lah. Untuk kita tolak pintu keluar daripada sini kita akan cocok, dan jangan terlalu besar paku, nanti dia akan rosakkan itu lubang di sini. Agak-agak aja lah saiznya sama ataupun kecil sedikit untuk kita senang tolak. Okey, kita tengok cara sederhana kita buka gearbox ni. Cara sederhana lah untuk kita tengok apa yang berlaku di dalam gearbox, bunyi itu datang dari mana. Okey, kita gunakan paku zinc, paku zinc untuk keluarkan pin tu. Kena kecil sikit lah. Okey, pin tu dah keluar dan kita boleh tarik keluar tu paku dan kita akan keluarkan. Dan nut di sini saiz berapa ni, 22 saiz 22 ya. Kita dah longgarkan sedia Kita buat dami-dami saja supaya masa tidak. Ini sebenarnya kita pakai box, bukan pakai ini. Ini alat, ini kita dah longgarkan sedia, so kita tidak pakai itu, sebenarnya kita pakai box. Okey, kita keluarkan dulu. Dan yang paling penting sebelum keluarkan ini benda, jangan terlepas ini dia punya tanduk ni dengan synchronized ring. Synchronized ring tu yang ini. Ini synchronized ring. Ini yang tembaga ni. Ini kalau rosak ni dia pandai terlepas sendiri gear. Ketika kita masuk gear pandai tendang sendiri. Boleh jadi yang ini synchronized ring pun boleh jadi. Banyak kereta yang gear 5-nya terlepas-lepas. Inilah synchronized tembaga ini banyak masalah, dia tidak dapat grip sudah. So dia pandai terlepas sendiri. Kita sudah masuk gear pandai free tu gear, dia tendang balik. So kalau masuk gear dia akan gigit ni pergi sini. Okey, so kita akan buka dulu. Okey, keluar serentak dengan pin tadi. Keluar gigi ni synchronized ring dengan gigi gear 5 ni keluar serentak. Dengan dia punya tanduk sekali keluar sebab pin kita dah cabut. So kita dah keluarkan tanduk dia. So jangan lupa bearing. Bearing kabel dia. Lepas tu washer dia. Lepas tu ada washer, dia ada spacer lagi. So kita letak. Okay, kita letak di tempat yang bagus. Okey, kita kalau kita baru kita risau-risau takut lupa, boleh gambar-gambar dulu sebelum buka lah. Ini kita share sajalah, bukan kita cakap kita pandai. Kita ini bukan spesialis gearbox. Kita hanya buat enjin dan aircon sahaja. Tetapi kebetulan ni customer minta tolong untuk cek. Kita cek lah. Manalah tahu boleh dibantu ataupun kecil punya hal. So mungkin kita boleh repair atau macam mana. Tengok costing nanti. Dan kita tengok sama-sama apakah yang berlaku semuanya di dalam tu, bunyi kasar tu. Okey, so kita buka nut 12, ada 3. Dia punya plate ni. Ini plate sebenarnya, ini berpusing. Ini minyak sampai sini ya. Ini kalau kita nampak ni dia blade untuk tendang tu minyak gearbox untuk ke sini, kawasan sini, atas. Seperti dia akan salurkan ke gigi gigi yang inilah. Okey, dia akan salurkan gigi macam inilah. Gigi sini. Dia masuk ni gigi. Dia ni di sini dia akan minyak berpusing lah. Masuk sini. Jadi minyak ni akan ini berpusing. Ini minyak sampai parah sini saja. Kalau kita pikir logik macam mana minyak itu boleh sampai ke dalam sini, dia menggunakan blade ini, dia tendang tu minyak, dia akan salurkan ke sini untuk masuk ke komponen-komponen lubang sini semualah. Okey. So itu saja untuk makluman awal lah. Lepas tu kita simpan. Lepas tu ini kita bukan spesialis gearbox, kita just tolong saja ni. Kebetulan pula kita ni mana tahulah dapat membantu juga.
Dan kita nak tahu juga bagaimana mekanisme gearbox manual ni. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama semua, lebih kurang lah. Kalau manual ni lebih kurang sama mekanisme dia. Cuma ada kecil besar saja gigi dia. So sekarang kita akan sudah buka nih, kita keliling tadi seperti mana sudah buka sini. So sekarang kita akan buka nut sini. So kita sudah buka sedia yang lain. Tinggal 2 biji nut yang kita pasang nih untuk dummy. So kita akan buka nut satu lagi. Andai kata kita dah buka awal. Sebab kita nak bagi tengok macam mana cara buka dia. Manalah tahu insya-Allah ada yang nak cuba juga kah? Bolehlah try lah kan. Mana tahu dapat membantu sedikit bagaimana cara nak buka ini gearbox lah. Mana tahu kan. Tapi tujuan utama kereta ini diantar adalah bunyi besi jumpa besi berlaga. Macam bearing pecah lah, macam tu besi jumpa besi. Gigi itu bergeser. Kasar lah bunyi dia. So setelah kita cek, kita takut juga hanya bearing knuckle, kita takut juga hanya bearing drive shaft. So kita telah pisahkan dan kita telah pusing satu-satu, kita cek satu-satu. Ternyata tidak ada masalah di luar. So terjadi di dalam internal problem lah, masalah dalam gearbox. So kita akan buka. So sekarang andai kata kita dah buka semua, kita akan masukkan scraper ataupun screwdriver yang tipis, ataupun yang kita masukkan sikit-sikit, kita akan ketuk lah. Cari dia dan kita akan ketuk sini, yang mana tempat yang kita boleh cungkil lah. So sekarang kita tengok kita boleh cungkil begini, kita pelan-pelan gunakan tukul dan kita kena tarik dia serentak. Sini tarik. Dia ada pin, jadi pin tu yang kena pisah dulu. Ini pin lock dia sini. Kameramen boleh nampak. Pin lock dia ada 2. Kameramen masuk sini tengok. Ini pin lock dia 1. Pin lock dia ada 1 sini. Ada lagi 1 di sini. Mana tu nih? 1 di sini, 1 lagi terikut di sana. Jadi ada 2 pin lock. So dia tidak akan lari lah kalau dia betul-betul masuk. Okey, sekarang kita dah masuk gearbox ni. So apakah bunyi itu? Jom kita tengok apa masalah gearbox ni. Kalau kita nampak ni, coba kameramen tengok sini. Ini dia hancur, output sub dia sudah hancur. Ini output sub hancur, differential gigi pun hancur. Inilah yang menghasilkan bunyi itulah. Kalau kita nampak ni hancur gigi dia, dan kita nampak dia punya gigi-gigi ni sudah tidak ada. So inilah yang bunyi-bunyi ni. Ini yang bunyi-bunyi ni. Kalau kita nampak. So kenapa dia bunyi? Tidak tahu kenapa dia boleh pecah ni. Saya akan bahas sekejap lagi faktor-faktor kenapa dia boleh pecah. Inilah yang menghasilkan bunyi kasar ni. Okey, antara punca kepada gigi kenapa pecah ni, salah satu sebabnya ialah mungkin satu faktor pemanduan yang suka sangat mungkin talut lah. Ini andaian saja, bukan semestinya. Masuk RPM 34.000, lepas tu masuk gear 1, lepas kelas mengejut, memang akan rosak lagi gini. Ini salah satu. Yang kedua, faktor dia mungkin disebabkan oleh minyak kurang. So hasil dia mungkin minyak tu terlalu lama sudah tidak cukup minyak, tapi dia belasah lagi mungkin juga. Yang ketiga juga mungkin disebabkan oleh faktor usia lah. Kereta itu mungkin sudah lama, dan dipahamkan kereta ini baru dibeli daripada Semenanjung, tak silap saya dia beli. So tidak tahulah apa masalah dia. Betulkah faktor dijual itu memang sudah dia ada luka? Mungkin pada mulanya ni mungkin sedikit saja, tapi mungkin yalah kita tidak boleh juga cakap dia jual barang rusak. Tapi apa yang pasti kita dah tahu kenapa bunyi itu datang bergesel. Apa bunyi yang kasar tu ialah bunyi daripada sini. Dan faktor seterusnya kalau kita nampak kenapa dia pecah ni, selain daripada faktor kurang minyak, mungkin orang tu tidak masukkan minyak dengan betul, juga ada mungkin faktor keempat ialah faktor leaking. Jadi minyak pada mulanya dia masukkan cukup, tapi dia leaking dia boleh jadi juga leaking daripada seal input. Ini namanya input sub. Ini tengok kameramen sini, input sub ini. Ini input sub ini daripada enjin, dia masuk sini pusing, dia pusing. Ini pusing gini, input sub. Dia seterusnya dia pergi output sub, output sub dia ni. Lepas tu dia pergi differential, lepas tu pergi drive shaft. Ini drive shaft lah. Coba ambil satu drive shaft sini, coba contoh. Okey, ini duduk macam ni enjin. Ini enjin. Ini enjin sebelah sini enjin. Ini enjin dia. Kita tengok. Ini enjin dia. Coba kameramen sini. Ini enjin dia. Ini enjin. Ini masuk di coba kameramen masuk sini. Kita dekat sikit. Okey, contoh sekarang ini masuk pergi sini. Ini input sub. Input sub maksudnya dia duduk sini. Ini akan pusing. Enjin akan pusing, dia akan sambung sini. Dia duduk sini.
So bila kita pisah kelas ini dia akan memisah. So antara kelas karbo dengan flywheel dia akan terpisah, dia akan jadi free. So itu bila kita tekan clutch, kenapa tidak menghasilkan bunyi? Sebab ini input sub tidak berpusing. Siapa yang kasih tidak berpusing? Sebab ini kelas lining sudah terpisah. Lining di dalam, kelas karbo di luar. So kenapa ketika kita tekan clutch dia hilang? Sebab terpisahnya kuasa dia tuh di sini. Saya tidak terpisah. Jadi antara input sub dengan flywheel terpisah. Siapa yang pisah dia? Itulah kelas karbo dan kelas lining tadi. So kita masuk balik. Oke, sekarang kita tahu macam mana dia boleh punya cara kerja, begitulah. So kita sentuh tadi pasal leaking dulu. Yang kedua ialah yang keempat tadi kan, faktor leaking ada biasanya daripada seal, input sub. Boleh juga berlaku daripada seal leveler sini, level gear ni, dia keluar minyak di sini, tapi nak buka ini nak kena barai semua ni, kena buka habis. So itu faktor kenapa dia kurang, itu mungkin faktor leaking. Yang pertama tadi mungkin faktor pemanduan, yang kedua mungkin faktor minyak kurang, ketiga mungkin faktor usia itu sendiri, dan juga ada leaking lah, ada leaking. Yang maksudkan tadi yang keempat ini, dia mulanya dia isi cukup, tapi oleh karena orang tu biar lama-lama kering, minyak kering, mungkin lah, bukan semestinya ya. Jadi dia gigi ini bergerak tanpa ada minyak. Bila tak ada minyak, dia menghasilkan haba dan panas, lama-lama dia akan menghasilkan gigi macam ni lah, mungkin lah. Ini jangkaan kita saja, tapi kalau saya tengok ni ya, boleh dikatakan pemanduan pun boleh jadi ya, sebab kenapa dia gigi dia rompong lah. Kalau kami sini panggil rompong lah orang Sabah ya. So jadi itu yang kita bahas, kenapa dia menghasilkan bunyi adalah sebab hancurnya gigi output sub yang ini, hancur gigi dia, dan differential gear hancur. Kalau kita tengok differential ni, tengok gigi ni hancur semua, gigi hancur, ini hancur semua. Kita tengok ni hancur, berapa biji hancur. So apa yang kita hancur semua ni, so kita cadangkan dengan customer. Kalau kita kos nak ganti semua ni, kosnya lebih kurang kalau kita beli second. So kita cadangkan untuk tukar sahaja ini gearbox second, sebab kalau kita nak beli differential, lepas tu kita beli output sub, kalau dia jual satu batang dekat Sabah ni, tidak ada nak jual barai kepala dia saja, ini output yang gigi ni boleh pakai lagi. Dan kalau ada pun pakai yang kita nampak pakai mata kasar, ada nampak cibek-cibek ni, dia punya lompang-lompang ni ada, tapi manalah tahu di gigi gear 1 sampai gear 5 ni ada masalah, ataupun gear reverse. Sebab kalau kita nampak serpihan dia, serpihan dia sudah rosak ya. Kita tengok differential, kita tengok ni. Okey, alright, kita tengok ni serpihan. Coba tengok kameraman, nampak ni serpihan dia. Kita nampak sekejap, saya ambil. Ni kita nampak dia punya serpihan, serpihan daripada gigi dan juga daripada sinilah, daripada sini. Coba fokus di sini ya. Ini serpihan daripada sini hancur, dan kita tidak mau nanti lepas kita kata lah orang tu cakap boleh ganti, kita takut serpihan tadi dia masuk pergi bearing lagi bunyi. Ini bearing dia, ini bearing, takut lagi nanti gigi hancur, yang benda ni yang hancur ni pun nanti akan menghasilkan pecahan-pecahan yang dalam ni, mungkin takut lagi ada masalah daripada synchronized ring. So isu yang kenapa bunyi itu sudah saya jawab, dan faktor kenapa dia bunyi pun saya sudah jawab. Sekarang yang kita mau kongsi ialah berkenaan tadi drive shaft tu macam mana. Okey, sekarang kita masuk balik, sebab saya lupa kongsi tadi yang isu dia macam mana cara kerja dia. Okey, sekejap Okey, ini dia punya washer ni. So kita akan okey. Okey. Alright, so kita sekarang tadi ada drive shaft. Okey, ini sekarang enjin sudah sambung, ini sudah paham kita masuk sini. Jadi kuasa daripada sini dia masuk sini. Okey, daripada sini kuasa akan dihantar mengikut gear yang customer maulah. Ini gear yang kita nak tukar, gear berapa, gear 1, gear 2. So ini tayar, sini drive shaft sebelah kiri kanan. So dia akan masuk begini. Dia akan masuk beginilah. Sini dia akan pusing, ini tayar kiri, dan sini sebelah sini ada tayar sebelah kanan lah. Sini. Jadi dia macam itulah. Jadi daripada tayar ni, differential gear ni, dia akan hantar tenaga ke tayar untuk dia pusing tayar, seterusnya boleh memandulah. So kita tidak akan lock dia sebab dia ada cincin. Kita malas lagi mau kasih masuk. Yang penting kita tahu cara kerja dia, masuk macam ni. So daripada sini input sub, daripada tenaga enjin hantar ke input sub, lepas tu keluar output sub mengikut selektor gear berapa customer mau. Lepas tu dia hantar tenaga tu ke differential gear, daripada differential gear dihantar ke drive shaft, daripada drive shaft hantar ke tayar. Okey, bagaimana cara kerjanya? Begitulah cara kerja dia. Jadi
kita akan share lagi bagaimana cara kerja dia. Begitulah dia punya cara kerja. Ada kereta nanti, Bos. Ada kereta nanti. Ya. Jadi kita tengok cara kerja dia. Seterusnya daripada input sub masuk, lepas tu antar ke output sub ke differential gear. Differential gear akan hantar ke drive sub lah. Okey, sekarang ini bunyi-bunyi daripada gearbox tu kita sudah terangkan. Jadi setelah kita tahu bagaimana cara kerjanya ni barang dan kenapa bunyi itu terhasil, maka kita akan share pula yang perkongsian kedua, yaitu bagaimanakah pertukaran gear tu, gear 1, gear 2, gear 3. Bagaimana gear demi gear tu kita tahu bagaimana cara kerja dia ni. Yang kita tahu sekarang ini daripada flywheel hantar ke kelas landing, kelas kabel, hantar tenaga ke input sub hantar ke output sub hantar ke differential gear hantar ke drive sub, seterusnya ke tayar. So kita kena paham cara kerjanya. So soalan dia tadi saya ulang ini supaya lebih jelas, sebab bukan semua orang cepat paham tentang sistem kereta ni. Jadi pada mereka yang paham tu syukurlah, pada mereka yang belum paham itu yang saya ulang-ulang banyak kali supaya lebih mudah, barangkali lebih mudah untuk kita paham. So sekarang ini kita akan try lagi bagaimana cara kerjanya nih. Okey, cara kerja dia gear demi gear. Okey. Sekarang ini kalau kita tengok, pertama sekali untuk kita paham ini gear ini daripada tangan kita nih. Ini sambung di pedal gear nih. Ini yang kita bilang gear 1, gear 2, ini sambung di sini. Okey, dia sambung sini. So sekarang ini ketika dalam keadaan free dulu kita mau tahu macam mana kalau free itu. Okey. Kalau free gear, dia tidak akan kita pusing macam mana, ini kita boleh tahan. Nah, ini kita boleh tahan. Ini sekarang input sub. Okey. Sekarang ini kita tahu gear berapa masuk. Sekarang ini kita try dulu gear berapa nih. Satu orang kameramen pegang dulu, satu orang pemain kasih masuk contoh gear dia. Okey, sekarang ini dalam keadaan gear, okey, sekarang free gitu. Kita sekarang tengok, alright, free. Okey, free gear. Sekarang kita masuk input sub. Okey, sekarang input sub kita boleh tahan dia punya gigi tu. Gigi kita boleh tahan. Jadi sekarang ini gear 1 yang ini. Ini gear 1, betul lah. Coba kasih free dia, kasih free gear. Okey, sekarang gear 1 yang ini, gear 2 yang ini, gear 3 yang ini, gear 4 tu yang ini. Jelas Okey, saya ulang Gear 1 yang ini, gear 2 yang ini, gear 3 yang ini, gear 4 yang ini. Okey, sekarang nih kita mau tahu sekarang nih masuk gear ke tak? Jadi kalau dia masuk gear, dia tidak berjalan, kita boleh tahan nih. Ini output sub nih kita boleh tahan, tidak boleh jalan. Nampak? Ini free. Ini free namanya. Dia tidak berpusing sebab ini daripada input sub akan masuk ke gear. Ketika baru masuk pergi output sub, pergi differential. Jadi kalau kita pusing begini, ini tidak akan berpusing. Itu namanya free. Sekarang ini kita paham dulu sistem gear. Okey, sistem gear 1, sistem gear 2, 3, 4, 5 tu yang ini. Yang 5 tadi ini. Ini gear 5 dia lah. Ini kita pasang walaupun tiada kabel. Kita just pasang saja. Okey, ini gear 5 dia. Okey, kita masuk saja di sini. Coba pasang, satu orang pemain pasang. Kita kasih masuk gear, kasih paham dulu gear 5 tu macam mana masukkan dia Okey, contoh sajalah. Okey, kita akan masuk gear 5. Okey, lari dia punya synchronize pin tu. Okey, kita akan pasang bagaimana cara kerja sistem gearbox. Okey, sebab alang-alang kita buka telanjang begini, tidak salah kalau kita share lah. Mana tahu dia memberi manfaat kan. Begitulah. So ini kita ikat dulu. Kita kasih ikat dulu dia punya masuk wasir dia. Kita bagi contoh lah. Kita masuk balik gear 5 ni. Okey.
Oke, sekarang kita masuk gear 5 untuk lebih memudahkan. Oke, sekarang ini gear 5. Oke, saya ulang balik ya. Oke, gear 1 ini, gear 2 nih, gear 3 nih, gear 4 yang ini, gear 5 yang ini. Ini gigi dia. Nah, saya ulang, pasal bukan semua juga nampak macam sama aja gigi semua nih. Oke. Alright, saya pakai inilah. Oke, gear 1 yang ini makin besar giginya, makin kuat naik bukit. Ah, makin kuat naik bukit. Gigi depan ya. Ini gear 5. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5. Reverse tuh yang di bawah. Reverse tuh yang di bawah nih. Nah, nampak nih? Kameramen kasih flash dulu dia. Ini gear reverse di bawah nih. Saya cabut dulu lah supaya nampak. Saya cabut. Oke. Ini gear reverse nih bawah nih. Ini gear reverse. Dia akan lock kemana? Dia akan lock ini pin pergi sini. Ini pemenan gigi nih. Dia akan tarik ini pergi sini. Oke. Nanti kita belajar dulu gear 1 dulu. Oke, kita akan masuk. Kita akan masuk dulu pelan-pelan. Oke. So sekarang kita akan masuk gear 1. Macam mana kita tahu dia free gear dulu? Free gear macam saya terangkan tadi. Kita pusing pun dia tidak nih. Ini input sub daripada engine ke sini. Input sub dia tidak akan jalan nih. Jaga tangan. Ya. Free gear nih. Tahan terus. Ini boleh tahan. Nah, ini boleh kita tahan. Coba tahan. Kita boleh tahan. Dia bergerak-gerak sedikit ini bukan ini sebab dia punya bukan sebab gigi yang gerakkan, sebab ini kuasa dia nih. Nampak nih. Kita boleh tahan. Kalau masuk gear, coba kita tengok masuk gear 1. Oke, sekarang ini gigi, ini synchronize ring. Sekejap. Ini synchronize ring akan touching di sini. Yang ini. Ini pemenang gigi. Dia akan touching di sini. Oke, sekarang kita akan masuk gear 1. Coba masuk mekanisme dia gear 1. Oke, gear 1 dulu. Lagi. Oke, coba. Oke, ini dah rapat daripada sini. So dia akan lock. Nah, dia akan lock. Ini pemenan dia akan lock. Antara gigi sini yang pemenan ini dia akan lock di sini. Yang tengah ini ada synchronize ring. Coba kasih pergi, kasih nampak sekali lagi gear 1. Oke. Ini dia sentiasa ini gear 5 nih. Ini sekarang dia gerak nih. Nih. Yang sekarang ini gear 5 yang ini. So dia akan lock nih dengan pakai synchronize ring. Ini yang tembaga nih synchronize ring. Synchronize ring ini kalau rosak dia pandai terlepas-lepas gear. Sebab itu kalau ada kereta kamu masuk gear 5 tiba-tiba terlepas sendiri. Masuk gear 6, kalau ada gear 6 lah. Kalau masuk gear 3 dia terlepas sendiri. Mungkin juga masalah dari si synchronize ring nih. Synchronize ring itu pemudah cara ya untuk dia senang masuk gigi. Oke, sekarang ulang balik gear 1. Tengok sini. Oke. Sebab sekarang gear 1, coba kita pusing differential gear. Oke, di sini laju, di sini slow. Betul tidak? Nampak? Jangan tahan, coba tahan. Boleh tahan ke gigi itu. Contoh lah. Ini. Kita tidak boleh tahan tuh. Kita tidak boleh tahan, dia melawan. Dia melawan. Tuh. Maksudnya sudah masuk gear. Beza dengan free tadi, gear coba free. Gear, dia tahan. Free gear tahan. Tengok. Dia tidak jalan. Nampak? Free. Kita tahan macam mana pun dia memang dia akan berhenti. Itu free. Kalau masuk gear 1 coba tes lagi. Tes. Ini masuk gear 5, gear 1. Tuh kita tahan macam mana? Putus tangan kita kalau kita tahan nih. Ini contoh saja. Oke, sekarang kita akan masuk free gear. Untuk masuk gear 2 pula. Masuk free dulu. Gear 2 nih benda nih tanduk nih akan tolak pergi synchronize untuk gear 2. Ini gigi gear 2 punya gigi. Makin besar gigi makin kuat naik bukit. Oke, ini gear 2. Oke, masuk gear 2. Oke, masih masuk habis. Lagi. Tidak habis, tidak masuk. Oke. Nih dia mesti masuk. Saya itu kalau kita masuk gear jangan masuk CP-CP. Nanti dia kasih rosak itu synchronize ring yang tembaga nih. Sekarang dia sudah masuk. Oke, sekarang kita pusing input sub. Pusing lagi, nampak? Boleh tahan ke tidak? Coba tahan. Kita pegang nih, takut terbuka. Tak boleh. Kalau kita tahan, tangan kita akan putus tuh. Oke, ini gear 2. Oke, sekarang kita akan free gear lagi untuk masuk gear seterusnya. Oke, ini gear 3. Gear 3 nih. Gear 1 dengan 2 nih satu sub. Satu sub. Jadi caranya mau tahu gear berapa kita tolak. Ini macam kita main. Oke, seterusnya kita masuk pergi gear 3 dan 4. Gear 3 dan 4 tak perlu tolak apa-apa. Macam kita main kereta macam ini tak perlu tolak. Dia just masuk 3 dan 4. Oke, 3 dan 4. Yang ini 3, 4. Oke, sekarang 3 dulu. Oke. 3 dulu.
Oke. Alright. Oke. Ini gear 3. Oke, sekarang kita pusing. Ini 3 nih. 3 ini dia telok dengan ini, so dia akan pusing. Sekarang saya masukkan input sub, engine tengah hidup. Dia pusing. Tuh. Gini gear 3. Ya, nampak? Makin laju kan? Tengok differential nih gigi nih, makin laju. Oke. Alright, itu free gear. Oke, free gear. Oke, macam mana cara kerja synchronize ring? Coba tengok sini. Kasih free gear. Oke, assalamualaikum. Tadi terputus bateri mic mati, baru habis cas nih. So kita sambung tadi ya. Video tadi kita ada cerita tentang gear berapa tadi ya? Gear 4 yang ini. Yang ini gear 4. Ini gear 4-an. Ini gear 3, yang ini gear 2. Gear 3, ini gear 4, betul lah. Ini gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, betul lah. So sekarang kita mau paham untuk 3 dan 4 dia satu sub. Ini satu sub dia. Dia boleh, ini boleh T-nya pergi sini, ini pun boleh T-nya ke sana. Dia ada dia synchronize pergi gear 3 pun boleh, synchronize pergi gear 4 pun boleh. Yang ini gear 4. Sekarang kita ulang balik gear 3, tengok macam mana. Oke, gear 4. Oke, sekarang gear 4 kita tengok dulu. Oke, gear 4 tidak perlu tolak, kalau kita memandu pun dia memang tidak perlu tolak mana-mana. Gear 4, oke, dia nampak nih. Ini synchronize ring, ini sangat penting tau. Untuk ketika gigi nih, nampak gigi sini, kameramen, gigi nih, dia nak tembus di gigi demi gigi nih, dia perlukan synchronize ring. Synchronize ring ini dia hanya meratakan nih, nampak nih. Dia bagi dia bucu-bucu macam ni supaya senang ini, aliran ini senang. So kalau tiada bucu ni dia akan susah untuk tembus. Ini gigi nih untuk lock dari sini. Jadi synchronize ring ini tujuannya untuk memudahkan parit-parit ini masuk ke gigi demi gigi. Oke, sekarang ini gear 4, betul. Oke, sekarang coba gear 3 ulang balik. Gear 3. Ini gear 4 punya synchronize ring, nampak? Synchronize ring ini tujuannya adalah untuk memudahkan tanduk tadi untuk grip sini dengan gigi itu. Dia grip sini. Dia lock. Bila dia lock, jadi senang itu gigi parit sini tembus ke sebelah nih. Ini pemenan sama dengan gigi ini pemenan. So ini pemenan gigi dia synchronize dengan ini untuk lurus. Lurus nih. Jadi kalau tidak ada ini dia pandai sangkut-sangkut nih. Ketika engine bergerak gigi nih, dia sangat sukar untuk mencapai titik lurusnya. Kau bayangkan kalau engine tengah jalan, walaupun kita tekan kelas berpisah, tapi putaran tuh tetap masih ada sedikit. Jadi bila ada sedikit gegaran, susah nak tembus nih, pergi sebelah nih. Jadi synchronize ring ini fungsinya adalah untuk memudahkan masuk gear, dan dia akan lock di sini. Coba tengok Oke. Coba bayangkan kalau saya goyang sikit saya synchronize ring ini, tidak ada synchronize ring, saya kasih miring saja. Senang masuk gear ke tak? Coba saya kasih miring nih, nampak nih? Tidak rata parit nih, dia bertembus sini. Coba tengok. Ada sukar sikit. Susah. Susah sikit masuk. Banding kalau synchronize ring ini memang dia fungsinya dia ada lekuk sini untuk macam mana pun kita dia fleksibel. Walaupun gigi itu tidak berapa rata, dia yang akan ratakan nih. Dia ada free di sini. Itulah guna synchronize ring. Coba sekali lagi tekan gear 4. Walaupun dia lari itu gigi, dia ratakan. Tapi dia agak nama keras sedikit ketika masuk gear apabila synchronize itu berlaku pergerakan. Tetapi macam mana pun dia tetap boleh masuk gear. Tetapi kalau synchronize ring tidak ada ataupun tembaga ini pandai istilahnya rusak atau makan, dia pandai tendang balik nih gear 4, pandai lepas-lepas. Jadi boleh coba kasih free dulu. Oke, ini nih nampak free ini. Dia boleh gigit nih. Oke. So, synchronize fungsinya untuk memudahkan pergerakan gigi ke gigi. Oke. Coba masuk gear 4, kita pusing. Gear 4 balik.
Oke. Tengok input sub daripada engine sini. Daripada sini kelas learning masuk sini pusing. Oke. Oke, kita akan pusing. Nah, kita akan pusing. Nampak? Nah, ini gear berapa ini? 4. Gear 4. Nah, nampak? Tengok ni nih. Nah, gear 4. Nah. Jadi dia ikut arah jam engine. Oke, sekarang gear 4. Sekarang kita mau ke gear 5. Gear 5 pula. Oke, kita akan ke gear 5. Sekarang gear 5. Sekarang ini free gear dulu, gear 5. Oke. Alright. Sekarang gear 5. Nih gear 5 nih. Ini lock. Dia lock. Jadi synchronize ring gear 5 mana? Synchronize ring gear 5 coba kasih free gear. Oke, synchronize ring yang gear 5 ini. Nih. Dia yang akan memudahkan gigi itu bersambung dengan untuk dia lock begini. Sebab kalau tidak ada ini barang susah dia nak masuk gigi dia dalam keadaan gerak engine sentiasa hidup dan berlaku vibration. Jadi synchronize ring ini dia fungsinya untuk memudahkan gigi masuk ke gigi ni. Itulah. Oke, paham Oke, masuk gear 5. Gear 5. Oke, masuk. Alright. Ini sekarang dah masuk gear 5. Yang lain tu free. Sekarang tengok gear 5. Sekarang kita ikut putaran jam kan? Nampak? Gear 5. Jadi gear 5. Oke. Makin kecil ini lagi dia nih gear 5. Disambung sini gear 5 dia kecil. Jadi makin kecil gear makin laju. Makin laju lah itu Makin laju lah itu kereta. Sekarang ini kita synchronize dia ada gigi sini dia sambung dengan sini gear 5 dia. Inilah gigi dia. Sebelah menyebelah. Oke, sekarang kita mau tengok pula gigi gear berapa tadi? Gear reverse. Oke, kita kasih free gear dulu. Oke, gear reverse. Dia tidak ada synchronize ring. Gear reverse ini tiada synchronize ring. So dia akan ke sini, tapi bukan maknanya gigi ini dia pakai. Ini bukan. Ini free gear kan? Free. 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 Free kan? Ini kita boleh tahan. Oke, sekarang kita gear reverse. Oke, sekarang gear reverse. Oke, ini reverse. Bila gear reverse, nampak gigi itu. Coba kameramen pusing sini. Pusing sini. Kasih flash dia. Gear reverse tuh di bawah nih. Coba kasih free gear dulu, free gear. Ini nampak nih? Ini gear reverse. Ini gear reverse dia. Gear reverse nih, dia akan sentuh di ini gigi nih. Sebab itu gear 1 dengan gear reverse lebih kurang sama size, sama besar tuh. Lebih kurang je lah. Sebab itu gear reverse dia kuat sebab gigi lebih kurang sama saja. Nih. So sekarang ini kita free gear, dia tiada synchronize ring. Dia tengok nih, direct gigi terus tembus ke sini. Dia gigit sini tembus ke sini. Nampak? Nanti dia akan input sub nih bergigit dengan ini gear dia nih, terus sambung dengan ini gigi reverse punya ni lah. Gigi reverse sebenarnya yang ini gearnya, tapi konektor gigi reverse yang ini. Oke, ini permanent input sub nih. So sekarang kita tengok gear reverse nih, dia akan touching, dia akan sentuh di sini. Oke, coba try. Oke, masuk gear reverse. Tuh reverse. Ini jangan dia ini sentuh sini, ini sentuh di sini. Jadi kita tengok betul ke tidak. Pusingan arah jam, betul Tapi ini terbalik arah dia, betul. Tengok. Nampak? Jangan tahan dulu. Keras pula reverse-nya nih. Nih. Nampak? Terbalik dia punya pusingan. Ini engine sentiasa ke depan, tapi pusingin gigi dia terbalik. Nampak? Ini gigi dia nih. Ini pemening gigi. Ini gigi reverse punya konektor bawah. So free gear. Oke, dia gigi nih. Nih. So dia tidak ada synchronize ring, tidak ada. Oke. So dia terus pergi lawan arus. Terus pergi sini. So kalau kita buka pun tapi ini kita kena buka dulu gear 5-nya. Kalau kita mau nampak tuh macam mana gear reverse, kita cabut dulu supaya nampak jelas. Mungkin orang tidak nampak. So sekarang kita buka dia. Buka dulu terus. Tunat dia. Oke. Ini gear reverse dia. Coba masuk reverse. Ini sub gear reverse punya. Oke.
Nah, ini reverse tuh dia sentuh di sini nih. Duh. Nah, oke kita pusing sap. Wala sap sini. Oke. Tuh. Nah, dia pusing begini kan. Nah, ini engine sentiasa arah satu arah saja, tidak pernah orang gear reverse engine pula lawan arus. Dia engine sentiasa ikut arah jam. Tapi pusingan differential ini tengok, terpusing balas dia. Nah, nampak? Nah. Oke. Tengok nih differential nih, tengok. Differential nih arah lain. Nah, kalau kita tengok masuk gear lain, tengok gear 5, gear 3 lah. Saya tengok sini. Engine. Oke. Nah, arah gitu. So, sini sudah selesai puncanya. So, sekarang kita belajar sama-sama macam mana sistem gear nih. Jadi saya rasa saya perlu lebih jelas lagi kasih paham gear reverse yang ini touching di sini. Oke, jadi kita akan ulang lagi. Satu kali lagi lebih clear lah kan? Nah, coba kami try lagi satu kali. Alang-alang kita sudah buka nih gearbox, kenapa dia pecah? Pelan-pelan lah kita belajar. Oke. Oke. Kita pasang dia. Kita masuk sini dah. Oke, so kita ulang sekali lagi. Oke, dia 1 masuk. Coba pin dulu dia, sudah pin. Oke, gear 1 masuk. Ini besar gear 1. Nih, gear 2. Gear 3. Nih, gear 4. Gear 5. Nih. Nah, 5 nih. Nah, nih. Gear reverse bawah. Nah, gear 5 ini reverse. Oke. So, itu saja perkongsian hari ini tentang kenapa orang ini datang, yaitu sebab gigi dia hancur, differential hancur dengan output sub hancur, dan bagaimana mekanisme gearbox itu berjalan. So, itu saja kita kongsi hari ini, mudah-mudahan memberi manfaatnya insyaallah. Jadi sekiranya video ini ada manfaatnya, bolehlah subscribe. Bukan kita pandai, kita share saja alang-alang kita ada bara ini. Sebab orang datang ni kita belajarlah sikit-sikit mekanisme pertukaran gear itu. Kenapa perlu ada synchronize ring, macam mana gear reverse itu beroperasi, sedangkan engine sentiasa satu arah saja. Kenapa tayar boleh lawan arah? So mesti ada dia punya pinion gear dalam tu, apakah bagaimana mekanisme dia. Jadi itulah kaedah kita untuk study saja. Bukan kita cakap kita ni pandai, tapi kita cubalah untuk kita belajar sama-sama. So begitulah kaedah dia, ya. Jadi sekiranya video ini ada dia punya manfaat, bolehlah subscribe, like ataupun share. Kalau ada mau komen, boleh komen. Mungkin anda pengguna kancil, mungkin juga anda menghadapi masalah yang berdengung, bearing di luar tiada, bearing repsap pun oke. Mungkin boleh ceklah di bagian dalaman internal problem dalam gearbox itu sendiri. Dan semoga ada inputnya lah, ada kebaikannya tentang ilmu yang saya share ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, itu saja. Boleh like ataupun subscribe sekiranya benda ini ada manfaat kepada anda. Sekian, assalamualaikum, thank you.